Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa biniyatil qabul wa husulil ma'mul wa biniyatil shifa' min kullil amrad wa biniyatil qada'i hawaijid dunya wal akhirah wa biniyatil qurbi ila Allah subhanahu wa ta'ala wa biniyatil fawzi bi husnil khatimati 'indal mauti syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah walhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah wa billahi wa sallallahu ala Muhammad wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Bismillah ma sya Allah la quwwata illa billahi ma sya Allah. Kullu ni'matin min Allah ma sya Allah. Al khairu kulluhu biyadillahi ma sya Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah amma ba'd. Para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya pada pagi yang berbahagia ini, marilah sama-sama untuk kita mengucapkan lagi dan lagi setinggi-tinggi rasa kesyukuran dan kepujian kita ke hadratillahi subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnia dan juga perkenan daripadanya, maka dapat kita bertemu dan berkumpul kembali di dalam majlis pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesihatan dan keafiatan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, begitu senantiasa berada di dalam rahmat dan keberkatannya, di mana dengan adanya rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, maka dapatlah kita memiliki kekuatan dan keupayaan untuk senantiasa melaksanakan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya. Dan begitu kita doakan mudah-mudahan pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini mendapat perhatian yang juga sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, lantas diampunkan segala dosa-dosa kita, begitu malaikat mendoakan kebahagiaan kepada kita, dan seterusnya kita mengharapkan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang mana mafhumnya berbunyi setiap apa yang ada di udara, di air dan juga di daratan, makhluk Allah Subhanahu wa taala ni akan mendoakan kepada penuntut-penuntut ilmu ini akan keampunan, dinaikkan dia punya
maqam dan seterusnya, diberikan pahala yang sempurna di sisi Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat bahagian daripada doa-doa mereka ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan akan segala apa yang telah kita pelajari, dan seterusnya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menyampaikannya pula kepada saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan hadir, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya kita kembali menyambung pengajian kitab Praktikal Solat yang Sempurna ini, karangan Al-Ustaz Muhadir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala, ya, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan untuk kesempatan pagi ini kita sambung bacaan kitab kita pada bab muqaddimah, iaitu hari ini kita sambung pada muka surat berapa tu? VI, muka surat 6, muka surat 6, pada menyatakan muqaddimatul kitab. Kita dah bahas hari itu di mana penyusun kitab ini dalam menyusun kitab Praktikal Solat Sempurna ni, beliau telah pun merujuk kepada beberapa ataupun sejumlah besar kitab-kitab mu'tabar ulama-ulama yang terdahulu, khususnya di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, untuk dimuatkan di dalam penjelasan beliau. Jadi hari ini kita sambung pada muka surat yang ke-6 kitab ini pada bab muqaddimah di perenggan yang ketiga daripada atas, perenggan yang berbunyi dalam mentakhrij hadis-hadis. Situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab dalam mentakhrij. Takhrij ni saya dah sebut hari itu, dalam mengeluarkan, takhrij ni kharaja. Kharaja kharaja maknanya keluar lah. Asalnya ada kharaja yakhruju, ikhrajan, kharraja yukharriju, takhrijan. Maknanya takhrij ni maksud kitanya dalam mengeluarkan, dalam mengeluarkan apa? Dalam mengeluarkan ataupun mentakhrij hadis-hadis yang terdapat di dalam buku ini. Mana-mana hadis yang ada dalam kitab Praktikal Solat yang Sempurna ni, penyusun kitab kita ini menyatakan bahawasanya dikeluarkan hadis-hadis tersebut. Maknanya hadis yang ada dalam kitab ini, beberapa kitab dalam mentakhrijkan hadis-hadis yang terdapat di dalam buku ini, beberapa kitab dengan arti kata beberapa kitab telah pun dirujuk untuk nak keluarkan hadis yang ada dalam kitab Praktikal Solat yang Sempurna ni. Boleh faham jadi dia bukan letak hadis lepas tu dibiar begitu saja. Mana-mana hadis yang ada dalam kitab Praktikal Solat yang Sempurna ni, jadi hadis-hadis ni dia ada takhrij dia, ada sumber pengeluaran dia tu, kat mana hadis tu, siapa yang riwayat dan sebagainya. Jadi untuk nak melangsungkan ataupun nak menjayakan benda-benda tu semua, kata pengarang beberapa kitab. Beberapa kitab dengan maksud beberapa kitab telah pun dirujuk untuk tujuan ataupun maksud tersebut. Antaranya kitab apa yang dirujuk oleh pengarang ni, dalam nak menjelaskan hadis ni riwayat siapa, maka antara kitab yang dirujuk iaitulah kitab Al-Azkar, karangan Al-Imam Nawawi. Ini kitab yang sangat masyhur dan sangat popular dibaca di mana-mana pun, sama ada di masjid ataupun di surau ataupun di mana-mana pengajian lah.
Mungkin kita pernah belajar kitab Al-Azkar. Dalam kitab Al-Azkar ni termuat begitu banyak zikir-zikir ataupun bacaan-bacaan yang tertentu, dalam setiap, orang kata tadi, aspek lah. Kalau kata bangun tidur, apa dia, ada bacaan dia, lepas tidur, lepas tu kalau terjaga dalam tidur ada bacaan. Macam-macam lah kitab Al-Azkar ni. Dia bukan menjurus kepada satu perbahasan saja, tapi banyak. Kalau orang pergi ziarah orang sakit, apa nak kena baca, kesunahan-kesunahan ziarah orang sakit, semua disusun ataupun dimuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau, iaitu kitab Al-Azkar, lil Imam An-Nawawi. Jadi kita masyhur sebut kitab Azkar saja. Kalau Arba'in An-Nawawiyah tu orang sebut hadis 40 Imam Nawawi. Selalu Riyadhus Salihin Imam Nawawi juga, kan? Begitu. Jadi itu kitab yang pertama yang dirujuk oleh penyusun kitab ni dalam mengeluarkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Praktikal Solat Sempurna ni. Seterusnya kitab apa lagi? Iaitulah kitab Mishkatul Masabih. Mishkatul Masabih. Ini kitab Arab juga, kitab hadis yang berbahasa Arab. Al-Azkar pun begitu, cuma dah diterjemahkan. Ada dah di alam Melayu kita ni, di kedai-kedai buku kita dah ketemu dengan kitab Al-Azkar yang diterjemahkan. Cuma saya sarankan agar kita berhati-hati. Bukan berhati-hati macam mana, kadang-kadang terjemahan tu dia kurang sempurna. Sebab mungkinlah, ini kita kata mungkin penguasaan bahasa orang yang menterjemahkan tu tak mencukupi lagi. Kadang-kadang ada baris ataupun rangkap-rangkap yang tertentu yang dia buang. Dia tak dapat nak terjemahkan tu. Dia fikir macam mana nak loncat daripada terjemahan tu, tapi orang kata tak nampak sangat macam loncat. Begitu. Macam mana nak skip tu? Pasal dia tak boleh nak terjemah benda tu. Jadi macam mana nak buat ni? Kadang-kadang tu. Sebab itu penting merujuk balik kepada kitab asal. Jadi kitab yang terjemahan ni makna kata untuk membantu saja. Tapi kitab asal penting. Sebab tu penguasaan bahasa Arab bagi orang nak mengajar kitab Arab ni perlu kuat. Sebab kadang-kadang ada yang tertanggal kat situ. Banyak. Maknanya orang kata tadi, usaha nak terjemah tu satu benda yang baik. Cuma kadang-kadang melanggar disiplin dan tak amanah. Itu kadang-kadang kita pelik. Sebenarnya makna kurang tepat. Kadang kita baca depan guru, contohnya kitab Al-Azkar terjemahan, yang depan guru kita tu ada kitab Arab. Jadi bila kita terjemahkan tu, pasti akan ada teguran pada guru, terjemahan tak tepat. Gitu. Ini biasa. Sebab kitab Al-Azkar ni pernah saya baca depan Dr. Firdaus Sulaiman, kan? Sebab selalu dia mengajar kitab Al-Azkar ni hari Jumaat di surau saya dulu. Dan sekarang pun dia mengajar lagi kitab Al-Azkar Imam Nawawi ni setiap hari Jumaat kuliah maghrib dalam kuliah online lah, surau Mutiara tu ada lagi dia mengajar. Selalunya dia lantik saya ataupun dia suruh saya yang membaca terjemahan tu. Jadi pada dia ada kitab Arab. Jadi bila saya baca terjemahan tu mengikut apa yang ada dalam tu, sebab pada saya tak ada teks Arab tu. Kalau saya baca teks Arab, Ustaz Firdaus pun baca teks Arab, jemaah tak boleh. Tak ada harap lah. Begitu. Jadi saya baca terjemahan sebab yang ada di tangan-tangan para jemaah ni semua hak terjemahan. Jadi bila kita baca terjemahan tu, bila dia tengok balik dengan teks Arab tu, dia kalau mana yang tak tepat tu dia akan kata terjemahan kurang tepat. Jadi dia tentunya penguasaan bahasa Arab begitu baguslah, kan? Taklah pula apa orang kata tadi dia dapat mewujudkan akademi bahasa Arab dia sendiri, kan? Jadi nak kata tadi kalau baca depan guru maka adalah benda tu. Jadi situ kita tahu bahawasanya terjemahan tu tak begitu jujur kadang-kadang, ataupun terjemahan tu tak begitu mesra dengan kalimah bahasa Arab. Sebab kalimah bahasa Arab ni dia macam-macam apa orang kata tadi makna, kan? Kalau kita sebut macam ni perkataan raghiba contohnya. Raghiba ni maknanya cenderung, condong.
Kalau raghiba an makna lain, kalau raghiba min lain. Ya. Kalau kata raghiba an kan dia jadi maksud orang kata tadi bukan cenderung lagi. Dah jadi makna kata tadi tak suka. Raghiba min jadi cenderung. Dia macam tu. Asalnya raghiba saja. Ni bahasa Arab tu begitu. Jadi dia kena tahu. Macam kalau kata contoh bahasa Inggeris lah, ada perkataan-perkataan yang kita kata bukan kita boleh terjemah word by word, tak boleh. Sebab benda tu dia fit macam tu kan. Dia strict macam tu makna dia. Jadi macam tu juga bahasa Arab. Jadi al-azkar yang kata tadi yang dalam bahasa Arab tu tak menjadi masalah pada kita. Tapi bila yang diterjemahkan, cuma daripada tak ada tu, yang tu ada pun kira okey lah. Cuma nak kena hati-hati. Kadang-kadang ada terjemahan tu yang kita pun tak faham bahasa dia. Sebab kebanyakan terjemahannya berlaku di Indonesia. Banyak penterjemahan tu dibuat situ. Jadi kita tinggal menerbitkan saja. Kita di Malaysia ni kurang untuk nak terjemahkan benda tu. Sebab tu kadang-kadang bahasa terjemahan tu bahasa Indonesia. Kalau kita beli kitab-kitab tafsir yang muktabar sekalipun, maknanya yang terjemahan daripada Pustaka Syafi'i Indonesia dan sebagainya, bahasa-bahasa dia lah. Jadi kadang tu kita tak faham tu. Jadi nak kena tanya pada kawan-kawan kita apa maknanya. Dan kadang-kadang kawan kita Indonesia pun tak faham makna tu. Ini susah juga kan. Jadi nak tak nak, waktu kita sebelum kita mengajar ke apa semua, kalau kata kita nak mengajar lah yang kata tafsir apa Ibnu Katsir dan sebagainya, maka kena ada yang Arab tu dengan kita. Maknanya kena baca dulu hak tu, baru boleh tengok terjemahan. Baru kita boleh suaikan terjemahan tu. Kalau tidak, memang kita mengajar orang nanti jadi salah. Lain maksud lah tu. Ya? Maksud dia lain. Maksud lain lah. Sebab maknanya kerana penguasaan bahasa Arab seseorang tu tak begitu kuat, jadi dia ada usaha nak terjemah tu bagus, tapi penguasaan tu tak berapa nak kuat. Bila penguasaan tu tak berapa nak kuat, maka jadi ikut selera dia lah nak terjemah tu. Mana yang ni boleh ikut bunyi macam ni, tak boleh gitu. Pasal bahasa Arab ni dia terjaga sebab tu Quran kita tak boleh terjemah. Belajar harfiah tak ada masalah, tapi bila nak terjemah tak boleh terjemah harfiah. Sebab terjemah harfiah tak sampai. Tapi untuk membantu kepada terjemahan yang lebih hebat tu, ya belajar harfiah tak ada masalah. Tapi kalau betul-betul nak terjemah harfiah tak boleh. Ya. Begitulah kita kata tadi, nak belajar Quran dengan tulisan apa Rumi kan. Tulis laqad ja'akum, tulis kod Rumi. Takkan sama bunyi dengan kita baca tajwid lain. Jadi kalau ha dengan ha nak tulis macam mana kod Rumi? Tetap tulis sama je, HA. Tapi nak baca apa? Sebab tu bila orang dia dengar, okey, tulis dulu Bismillahirrahmanirrahim. Dia duk anggap Bismillahirrahmanirrahim ba sin mim alif lam ra ha, simple lah. Ikut sedap dengar. Ar-Rahmanir-Rahim tu yang kadang-kadang ada orang dia tunjuk pada saya sebagai contohnya, amalan-amalan yang alim ulama bagi kan. Dia tulislah, saya dengar ulama tu sebut gini ustaz. Tulis tak betul Bismillahirrahmanirrahim. Daripada ha yang pedas jadi ha simpul. Saya dengar bunyi gitu, saya tulis gitu. Tak kena. Begitu juga yang tulis Rumi ni kan, belajar secara Romanize ni, maknanya tulis untuk membantu buat sementara tu boleh, tapi nak tak nak kena talaki pula. Begitulah benda-benda macam ni kan. Jadi saya nak sebut tadi tentang Al-Azkar tu, ada dah terjemahan, cuma hati-hati bila kita baca, mana hak tak faham tu kena tanya dulu. Sebab kadang-kadang lari sedikit daripada terjemahan. Ini bukan kata cerita kosong, tapi dah dibuktikan banyak lah. Mana-mana guru-guru ataupun alim ulama yang memang selalu dengan kitab-kitab Arab ni, dia cukup faham. Di mana terjemahan tu kadang-kadang lari sedikit. Bila lari tu masalah, sebab kita nak menjaga hadis-hadis yang dalam tu. Bila lari tu masalah. Takut nanti Nabi tak cakap macam tu, kita cakap macam tu. Sebab tu kena betul lah, orang kata tadi penguasaan bahasa Arab ni kena betul-betul bagus sebelum nak tafsirkan, sebelum nak terjemahkan dan sebagainya. Kalau tak, jangan terjemah. Biarlah kita dengar terjemahan daripada orang, senang. Kalau kita terjemah sendiri takut lintang pukang nanti, sepatutnya faham begitu jadi faham yang lain. Faham yang betulnya begini, faham sonsang pula yang jadi. Itu memang tak mahu begitu. Jadi kitab yang kedua namanya Mishkatul Masabih, karangan Al-Imam Muhammad Abdullah bin Khatib At-Tibrizi. Dan seterusnya kitab apa lagi? Fathul Hadi. Fathul Hadi Ar-Raqib fi Adillah Fathul Qarib Al-Mujib. Tu kitabnya panjang. Karangan Al-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Al-Syafi'i menjadi panduan
di samping takhrij yang sudah ada dalam kitab-kitab rujukan tersebut. Itu bersangkut dengan kitab-kitab yang digunakan oleh Al-Ustaz Muhadir bin Haji Jul ni dalam mengeluarkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab dia. Ya. Ini disebut siap detail supaya kita nanti bila baca dah tak gaduh dah, nak risau mana hadis ni, ada di bawah tu riwayat siapa. Jadi kalau contohlah satu ketika kita nak quotekan satu-satu hadis, nak postkan dalam apa kita punya WhatsApp ke Facebook dan sebagainya berkait dengan solat ni, berdasarkan kitab ni kita senang dah. Kita letak je di situ riwayat siapa. Tidak nanti susah. Orang hari ni tanya, hadis ni siapa riwayat gini. Kita pula pakai ambil saja, tak tahu riwayat kat mana. Maka bila begitu nanti jadilah beramuk pula, kan? Sahih ke tidak hadis ni? Kan dhaif, entah-entah kan maudhu ke, pandai-pandai awak aja. Tak mahu gitu. Jadi berkaitan dengan hadis ni, berkaitan dengan periwayatan hadis dan sebagainya, perlu amanah, perlu jujur. Sebab Nabi SAW beritahu dalam sebuah hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku. Nabi tak cakap, dia kata Nabi cakap. Maksudnya begitu. Itu Nabi, man kadzaba alayya, siapa yang berdusta atas nama aku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka sesungguhnya akan disediakan untuknya di yaumil qiyamah besok satu bangku ataupun satu tempat duduk dalam neraka. Itu kena jujur lah. Hadis ni kena amanah. Jadi sebab tu bila kita tak tahu selok-belok hadis dan sebagainya, kita diam. Kita diam, jangan komen macam-macam, dan kita tunggu orang yang betul-betul pakar dalam bidang hadis ni membahaskan benda tu. Jadi dia yang mengetahui. Jadi setiap satu-satu bidang tu ada orang yang pakar tentang tu. Jadi kita ni jangan masuk campur kalau tak pakar. Kalau gitu kan lagi rosak. Orang awam pun nak jadi orang hak pakar juga, tu masalah. Kan? Kadang-kadang orang awam menghukum hadis tu macam-macam, sedangkan ulama tak sebut pun macam tu. Jadi siapakah yang berdusta atas nama Nabi? Ulama ke kita? Tu hati-hati. Sebab tu dalam hal untuk nak menyelamatkan kita daripada sebarang syak wasangka ataupun waham tadi, kesamaran tentang hadis ni, maka dalam hal membaca kitab ni sebagai contohnya, kita dah tak gaduh dah. Kita dah tak risau. Maknanya dalil-dalil yang menguatkan pandangan berkaitan dengan solat dalam mazhab Syafi'i ni, hadisnya dan sebagainya, ada dimuatkan dalam ni beserta dengan takhrij tu tadi. Jadi takhrij tu kalau orang tanya apa dalam kitab ni diambil mana takhrij hadis ni semua? Ni disebut satu-satu. Jadi kita tu tinggal makan je lah. Orang dah hidang. Kan? Tak perlu nak gaduh-gaduh lagi. Kan? Lainlah maksudnya tak terhidang tu semua. Kita duduk tunggu juga kan. Mana makanan ni? Jadi orang dah hidang belaka. Jadi maksud saya tu, Ustaz Muhadir ni dalam kitab dia ni, dia dah hidangkan kita belaka. Kitab hak dia rujuk sekian, hak bab hadis dia takhrij kot mana dah ada belaka. Jadi kita baca tu dengan yakin. Jadi bila kita membahaskan sampai ke penghujung kitab tu, kita dah mendapat satu gambaran bagaimanakah keadaannya solat berdasarkan mazhab kita Syafi'i. Kalau kata mungkin nak melanjutkan lagi besok, kita pergi baca, mungkinlah mana-mana pula ada ustaz mengajar praktikal solat berdasarkan mazhab Hanafi. Pergi lah, tak ada masalah. Belajar kan. Sebab mazhab ahli sunnah wal jamaah juga. Cuma mungkinlah takhrij hadis dia dalam ni pula. Kitab rujukan dia mesti kitab rujukan dalam mazhab dia sendiri untuk nak membahaskan tu. Tak boleh dia ambil nak membahaskan solat berkait dengan tata cara mazhab Hanafi, tapi ambil pendapat Syafi'i. Memang peninglah nanti. Jadi saya nak katakan apa yang kita belajar dalam kitab ni totally-nya mazhab kita saja. Tak ada mazhab lain. Dan pengarang ni cukup mengetahui bahawasanya yang nak belajar benda ni tak lain tak bukan adalah orang awam. Yang orang awam tu duduknya di Malaysia. Kan? Duduknya di Malaysia dan juga duduk di mana tempat yang dominannya mazhab Syafi'i. Jadi buku ni sangat sesuai untuk diajarkan pada kita ni. Adapun kalau kata mungkin ada ustaz-ustaz lain yang kita jemput dia mengajar mungkin perbandingan solat antara Syafi'i dan sebagainya, ya terpulanglah. Cuma asas kita dah ada. Kalau tidak nanti susah. Macam perbahasan kunut dan sebagainya kan. Kalau kata kunut nazilah, hari ni Selangor baca kunut nazilah kan. Jadi pandangan mazhab berbeza-beza. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kunut nazilah dibaca pada setiap kali solat fardu.
Tak kira lah solat hak tak bunyi ke solat bunyi, baca. Gitu. Ada pun kalau kata mazhab apa Hanafi kan, dia kata subuh sahaja kunut nazilah tu. Lain tak boleh. Kalau Hambali kan dia kata solat yang berbunyi je. Solat yang tak bunyi tak payah baca kunut nazilah. Maknanya sebab tu kadang-kadang mungkin tempat lain baca kunut nazilah juga, tapi yang sembahyang Zuhur, Asar tak baca. Tiba subuh baca, Maghrib, Isyak kan baca. Tu nampak memang pelik lah. Syafi'i kata gini, masing-masing ada pandangan masing-masing. Jadi kat sini kenapa diarahkan contohnya oleh Jaiz, maknanya membaca daripada Zuhur, Asar, Maghrib, subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak kunut nazilah? Kerana itulah kata tadi, berpandukan kepada pandangan mazhab Syafi'i. Begitu. Ya, tu masalah kunut je. Jadi macam-macam lah. Jadi kita hadamkan hak kita dulu. Sebab pada pengajian yang lepas saya dah beritahu hari tu bahawasanya hak kita sendiri pun kita kurang hadam lagi. Tak kenyang lagi dengan hak mazhab kita tu. Ya? Maka bukanlah tak ada keperluan untuk kita belajar mazhab yang lain, tapi hak ni kena selesai dulu. Sebab bila masuk mazhab lain nanti, yang mazhab kita pun tunggang langgang lagi, tak berapa nak tahu lagi. Jadi akhirnya orang awam pening lah. Sebab tu hari ni kebanyakan orang awam pening. Ustaz kata macam ni angkat takbir. Saya belajar dengan ustaz yang seorang lagi tu lain pula angkat takbir. Memanglah. Sebab asas tu tak ada. Tapi bila kata asas tu ada, rupanya betul belaka. Cuma asas kita tak ada. Jadi pandangan yang terpilih dalam hal mengangkat takbir ni banyak orang ambil yang Syafi'i punya, Imam Syafi'i punya. Sebab meraihkan seluruh mazhab, letak betul-betul hak macam kita letak tu. Maknanya mengena hak atas pusat pun ya, yang atas dada pun ya. Letak tengah-tengah. Kan adil tu. Tu je. Jadi kita berbahas masalah khilafiyah ni bukan kata nak cari siapa menang siapa kalah. Tu je, bukan. Tapi maknanya nak mencari satu titik kesepaduan. Kesatuan. Maknanya ramai khilaf. Jadi siapa yang keluar daripada khilaf dan nak selamatkan tu semua dan meraihkan semua. Itu lah Imam Syafi'i kita lah. Kalau orang kata ustaz ni fanatik sangat Imam Syafi'i, ya sungguhlah kita kenalah fanatik dengan mazhab yang kita anuti. Cuma kita tak menyalahkan pula mazhab lain orang nak mengamalkan, tapi biar betul-betul amalkan. Contoh kata siapa nak sembahyang Jumaat ni kan dan sebagainya. Banyaklah ulama-ulama kata kalau yang tak dapat nak sembahyang dekat dalam, nak kena sembahyang kat luar. Dia kena taklid pada mazhab Maliki. Mazhab Maliki boleh sembahyang kat luar. Jadi kena ambil wuduk cara Maliki. Dan macam mana tu? Belajar. Macam tu je. Pun begitu dalam mazhab kita boleh selagi mana tak lebih daripada 300 hasta. Siapa nak sembahyang luar? Baik tak ada masalah. Sah je. Begitu masalah kalau kata boleh tak baca Quran, kalau orang perempuan baca Quran tak pakai tudung. Boleh. Tak ada masalah. Pasal memakai tudung ketika baca Quran sunat hukumnya, bukan wajib. Tapi kalau keluar wajib. Cuma bila tak pakai tu hukumnya makruh. Bila tak pakai tu hukumnya sunat. Sama juga mak sebutnya kalau orang berzikir, boleh tak orang berzikir dalam keadaan tak pakai apa segala, tak ada seurat benang, dia berzikir pada Allah? Boleh, tapi hukumnya makruh. Tu. Jadi kita ni bila dengan Quran jaga adab lah, pakailah tudung. Tapi nak kata tadi berdosa awak tak pakai, dalam rumah ni lah berdosa tak pakai tudung. Tak, sunat. Situ. Jadi itu benda-benda yang memang kata tadi banyak perbahasan dia. Cuma kadang-kadang kita tu tak mau nak dipeningkan benda tu, maka ambil dulu satu. Aku kata tadi betul-betul kita fahamkan. Sebab tu penyusun kitab ni dia tak campur-campurkan perbahasan dalam ni. Sepanjang yang saya baca tengok kan, tak ada. Memang dia fokus betul pada mazhab Syafi'i. Jadi sekurang-kurangnya dia membantu orang awam, masyarakat awam di Malaysia ni sebagai contohnya, yang memangnya kebanyakan bermazhab dengan mazhab Syafi'i untuk faham solat cara itu. Lepas pada tu belajarlah lagi. Jadi jalan pengajian ni tak ditutup. Nak belajar. Saya lepas ni ustaz, saya nak belajar solat mazhab Maliki pula. Ya silakan. Tapi maknanya faham Syafi'i, fahamlah Maliki. Sebab Imam Malik adalah tok guru pada Imam Syafi'i. Bezanya sikit je. Tapi kalau kata belajar mazhab Hanafi, itu sangat berbeza. Sebab jauh. Imam Hanafi ni lagi awal daripada tu. Kan sebelum Imam Malik, Imam Hanafi. Tapi bila belajar mazhab Hambali, saling tak tumpah je dengan mazhab Syafi'i. Sebab Imam Hambali adalah murid kepada Imam Syafi'i. Tu je.
Cuma adalah beza-beza pendapat sikit sebanyak tu ada, tapi tak gaduh mana. Yang kata guru saya, banyaknya pertemuan pendapat ni tak lain tak bukan antara Syafi'i dan juga Hanafi je. Sebab Imam Syafi'i ni dia mewakili yang kata Maliki dan juga orang kata Hambali. Walaupun ada pendapat guru dia ada, Imam Malik ada pendapat dia, tapi orang kata tadi semuanya ada pada Imam Syafi'i dah benda tu. Cukup sempurna. Cuma beza, kalau perbezaan yang pertemuan pendapat yang orang kata tadi agak kuat, orang kata tadi yang hari ni menjadi isu macam-macam perdebatan tu, itu selalunya antara Syafi'i dan juga Hanafi. Gitu. Seolah-olah macam bermusuh pula kan. Sedangkan tidak. Imam Hanafi ni dia pakar dalam bab muamalah. Sebab dia ni adalah orang yang berdagang, orang berniaga. Bab muamalah banyak kan kita pun ambil pandangan dia. Bab jual beli apa segala kan. Sebab dia memang pakar bab tu. Tapi tak kurang juga imam lain begitu. Jadi nak faham sini, maknanya tuntutan kita selaku orang awam ini dalam hal apa-apa pun yang berkaitan dengan mazhab, wajib pegang satu mazhab dulu. Itu saya kena sebut. Wajib pegang pada satu mazhab. Kalau kata sini Sultan menyatakan, penguasa negeri menyatakan mazhab kita Selangor ni Syafi'i, pegang hak tu. Ni bukan kita nak musuh dengan mazhab lain, pegang hak tu. Jadi belajar apa segala hak Syafi'i dulu. Habis selesai tu, untuk tambahan nak belajar hak lain tak ada masalah. Sebab tu dalam hal memilih kitab-kitab apa segala nak mengajar ni, kalau pada saya cukup berhati-hatilah. Saya tak mahu kitab tu nanti bahasnya apa, mazhab ni kata gini. Tiba-tiba kita sendiri pun lemah dalam nak membuat kesimpulan, maka susah orang awam nanti. Lebih baik kita ambil kitab-kitab hak memang bahas betul-betul fokus dia pada satu mazhab tu cukup lah. Sebab tu kadang-kadang mengajar fiqh pada orang awam, dia berbeza mengajar fiqh dengan orang yang memang ada keilmuan tentang tu. Mengajar fiqh pada orang awam, dia kena, bukan kata kita memudah-mudahkan, tapi maknanya kita kena mudahkan. Jadi jalan nak mudahkan, ambil untuk satu mazhab je lah dulu, jangan campur-campur. Ni kadang-kadang kita nak nunjuk terror kita kan. Oh, mazhab ni kata gini. Tapi bila jemaah tanya, kesimpulannya ustaz, saya nak ikut hak mana ni? Yang tu kita pun kita buat gini. Pada pandangan saya lah, tak boleh. Tu langgar disiplin. Tak boleh pandangan awak. Awak tak ada kekuatan untuk itu. Jadi nak tak nak, untuk nak buat kesimpulan, dia kena, orang kata, ambil pandangan ulama' dalam mazhab tu juga. Ini kadang silap orang mengajar kan. Saya bukan nak komen, tapi disiplin tu tak kena. Bila dah habis bincang mazhab ni gini, cakap gini, lepas tu bila orang tanya kesimpulannya ustaz, pada pandangan saya kita pilih yang Syafi'i lah, ataupun yang Hanafi kuat sikit. Tak boleh gitu. Pasal maknanya nak pilih tak pilih tu, awak kena bawa pula orang kata tadi pandangan-pandangan ulama' berkaitan dengan tu, isu tu. Bukan pandangan awak, sebab awak tak ada kekuatan untuk nak ijtihad dan sebagainya. Saya tak ada kekuatan untuk ijtihad nak bagi satu hukum, sebab maknanya penguasaan ilmu tu tak ada. Jadi benda-benda ni semua kena bawa lah pada orang yang mengetahui. Itu susahnya tu pada hari ni kan. Jadi kita mengajar tu untuk apa sebenarnya? Untuk nak beritahu pada orang hak kita ni memang pandai perbandingan mazhab ke apa ke? Ke ataupun kita ni nak orang kata tadi nak melorongkan orang awam ni supaya mudah perjalanan dia dalam ibadat sehingga tak menyalahkan orang. Ni benda yang perlu diperhatikan lah. Sebab itu saya pilih juga kitab ni. Sebab saya tahu bahawasanya kita hak dalam mazhab kita sendiri pun belum selesai. Jadi lebih elok kita bercara tentang yang kata diri kita dulu, diri mazhab kita dulu, sebelum kita nak campur dengan hak lain. Supaya asas tu dah jelas pada kita. Maknanya kalau kata akar tunjang pun dah betul-betul tertancap di dasar bumi, lepas tu baru kita nak cambah-cambahkan, nak jadi dahan, nak jadi ranting, nak jadi buah, nak jadi daun, pulang. Pasal dah ada hak tu. Bila tak ada hak tu, asas pun tak berkuat, jadi goyang. Akhirnya nanti makna satu nak semayang ikut siapa ni. Itu yang jadinya semayang nak ikut apa Hanafi, wuduknya wuduk Syafi'i, pusing-pusing. Banyak gitu. Ni macam-macam hari ni keluar. Ni boleh gini, ni tak boleh gini, macam-macam. Jadi tak faham betul-betul
bab fiqh yang mendalam tu. Baik. Ustaz, Ya. di pengalaman saya pergi ke, bila kita pergi umrah haji. Saya rasa yang paling menarik sekali bila kita Mekah lah. Di mana Mekah, Madinah, di mana empat mazhab tu ada dalam satu kawasan. Semua ada. Kita tengok macam-macam gelagat. Ya. Dan memang ada yang tak sama dengan kita. Ya. Saya pernah ditegur dalam tu oleh mazhab lain. Dia marah saya, budak muda. Saya terlewat untuk solat sunat subuh. Jadi saya masuk terus subuh lah. Lepas tu saya nak qada balik solat yang saya tinggal, solat sunat ni tadi. Rupanya ada orang mati saya. Dia marah. Dia Arab jugalah. Tapi bukan Pakistan semua ni. Dia Arab jugalah, budak muda saya rasa menuntut universiti kot. Dia kata dia boleh berbahasa Inggeris lah. Dia kata apa yang you buat ni salah ni. Tak ada orang nak buat solat Selepas subuh. Solat subuh tak ada solat lagi dah. Cannot do, dia kata. Dia marah betul-betul dengan saya. Yalah. Saya terpaksa diam je lah. Saya malah nak berdekat dengan dia lah. Saya kata, Tapi itu yang kita kata tadi. Kalau kiblat pada orang Arab tak alim mana pun sebenarnya. Jadi berkaitan dengan masalah itu sebenarnya tak ada masalah untuk qada solat subuh tu. Tak ada masalah. Memang ada perbuatan Nabi SAW itu. Ada yang terlewat Nabi qadakan. Dan orang kata antara solat sunat yang boleh diqadakan bila mana dah lari pada waktu, itulah benda dia. Jadi dengan syarat bukan sengaja nak qada. Contohnya kalau kata kita subuh, kita biasa memang awal kan dan sebagainya. Hari tu mungkin terlewat dan orang kata tadi bila dah terlewat ni nak cepat-cepat tu kita nak jemaah nak dapat subuh dan kita sampai ke sana kita memang tak sempat nak solat sunat tadi kerana orang dah qamat. Jadi waktu itu maka boleh qada. Boleh qada tu. Bukan dengan alasan maknanya sebelum tidur dah siap-siap kata dah. Maknanya solat sunat subuh nanti aku qada. Kalau hak tu tak boleh. Perbahasan ni pernah disebut oleh almarhum Ustaz Fadli Yamani berkaitan dengan benda ni. Dan memang boleh qada subuh tu. Kalau kita terlepas, tapi dengan syarat bukan niat nak qada. Tapi maknanya macam tadilah kesnya terlewat gitu gini orang dah sembahyang subuh, jadi tak boleh lagi, tak ada sembahyang sunat dah bila orang dah sembahyang ni. Betul lah, tu kaedahnya. Jadi kita sembahyang. Jadi kerana nak sembahyang sunat fajar ni tak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Jadi bila begitu ulama kata sunat untuk qadakan dia. Jadi sunat maknanya kalau ikut pada kaedah tak ada dah sembahyang selepas subuh ni. Sunat apa semua kecuali tu qada sunat fajar. Dengan syarat kerana memang terlambat bukan sengaja. Ataupun bukan kata ada niat kat rumah dah, maknanya nama saja subuh ni solat fajar ni aku qada. Itu tak boleh. Yang itu kalau buat memang berdosa. Sebab tak ada kaedahnya tadi tak ada solat sunat selepas subuh kecuali qada solat fajar tu saja. Bagi orang yang terlepas dengan keadaan bukan sengaja. Dia ni jenis orang yang biasanya awal ke masjid tiba hari tu lambat sikit. Dia gitu. Dia detail. Tapi hak Pak Arab ni mungkin tak tahulah. Sebab tu kata tadi kalau bab ilmu jangan kiblat ke orang Arab, hancur. Bukan kita kata nak pelekeh orang Arab. Ada yang bagus-bagus lah. Tapi hak sekarang ni jadi kadang tak tahu benda juga. Saya pernah jumpa orang Arab, Quran pun tak kerti baca pun ada. Quran tak kerti baca. Tapi sembang masya-Allah lah sembang. Tapi bila kata baca Quran, jadi bila kita test bab Quran tu masalah lah kita. Macam mana awak nak dakwah ada orang? Jumpa satu orang kawan Morocco gitu gak sama gak. Bila baca Quran tadarus pun mengangkat-angkat gak. Tajwid entah ke mana. Kita rasa orang Arab hebat lah segala benda kan. Tak juga. Nama tak belajar tak ada. Awak duduk katalah kan di Mekah, di Madinah apa semua kan. Tiang-tiang yang ngaji ilmu tu ada. Tapi nama tak pergi sama kita sini juga. Kita sini orang rugi lah orang Madinah orang ni kan. Tak ambil peluang nak belajar semua. Mereka pun ada ke? Hak musim haji tak pergi haji pun ada. Bukan kita nak menuduh tapi ada hak jenis panggil gitu kan. Bukan tak ada. Ada belaka. Di mana-mana pun kan. Hak kata munafik pun ada. Hak nama jahat pun ada. Ada belaka. Tapi ada hak tak belajar pun ada. Tapi cuma bila ngikut-ngikut gitu. Jadi kalau kata pada pandangan yang budak muda ni tadi, itu salah benar lah. Pasal kita pegang tu ada. Cuma bila kata kena sergah macam tu, kena kata macam tu, kita pun jadi macam
kita punya self confidence kita tu kurang lah. Tak ada lah. Macam sini kot kadang-kadang orang Arab datang kan. Gitu. Dia tengok cara kita semayang tak betul semua. Dia kadang dia tegur je. Tapi maknanya cara tegur tu tak kena. Sebab maknanya tak bertepatan dengan ilmu. Macam contoh ada satu orang dulu di Arab kot duduk di Mekah lah. Dia kata tok dia dulu jadi imam kat masjid kat Mekah lah. Tak tahu masjid mana. Sebut masjid aja. Jadi kalau kata sebut Masjidil Haram nak tahu kot siapa imam tu, yang tok dia tu. Jadi gitulah datang. Dia duduknya di Metropolitan Square Damansara Perdana tu. Jadi semua datang lewat. Bila datang lewat menuntut nak sembahyang fajar subuh lah. Kita sini pengamalannya sebab orang bekerja sebagainya kan. Jadi kita tak boleh nak lama-lama. Dia kata Mekah tu boleh lama. Mekah cerita lain. Mekah memang tempat ibadat. Orang tak pergi sana nak buat kerja. Jadi wakil tu, dia punya environment dia tu, persekitaran bi'ah tu dia tak mengetahui. Dia menuntut juga, dia kata. Menuntut saya nak ni apa semua. Lepas tu macam-macam lah dia kata. Jadi orang dah naik geram lah. Kalau kata awak duduk sana, patut-patutnya datanglah awak sikit. Metropolitan je pun, bukannya jauh. Lainlah awak duduk Ampang datang nak semayang Mutiara kan. Tapi ni duduk begitu. Lepas tu dengan keadaan adab pun tak ada juga. Parking kereta betul-betul masuk dalam kawasan surau tu. Kereta dia punya waktu. Lepas tu bila orang belak kereta di belakang, dia dah mengamuk lah. Kata Pak Arak ni sungguh. Memang hari tu orang pun ada nak tumbuk dia sebagainya. Tapi tak payahlah. Pasal kita tahu dah perangai tu. Jenis kita pula, kita tak kasar begitu. Lantaklah awak nak cakap apa pun. Saya baca ratib, dia salahkan ratib. Apa nak baca ilah hadrati Habib ni kata. Sampai satu tahap dia kata saya tak mahu awak masuk neraka, dia cakap pada saya. Kata syukur alhamdulillah kerana awak tak masuk. Cuma kalau dengan keadaan baca ratib tu saya masuk neraka, masalah. Kak. Bukankah saya cerita, bukankah dulu Sayyidina Umar pun bertawassul dengan bapa saudara Nabi Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Itu dia pusing dah. Pasal nak menang kat dia juga. Tu masalah tu. Lala kata bila tiba je time baca ratib, dia datang tak? Saya tetap je ilah hadrati pun. Dia pandang muka memang tak boleh nak kata lagi lah muka tu. Muka geram, marah kan. Lantaklah awak kata. Kita ada asas kita ada pegangan kita, dan benda yang sebut bukanlah kita yang mereka kan, tapi ulama dah sebut. Tak ada masalah bab-bab tu. Bertawassul dengan para alim ulama ni, minta melalui platform dia, tapi bukan kata mengagungkan dia. Dengan keberkatan dia tu, ya Allah, dengan keberkatan katalah tadi siapa? Ya Allah, dengan keberkatan orang tua kami ni, ya Allah, kan? Yang mendidik kami ni, mintalah dikabulkan doa. Salah. Bukan kita minta tu. Jadi bahasa tu kena faham betul-betul. Orang faham kata, ni minta dengan makhluk. Tak, bukan minta dengan makhluk. Minta dengan keberkatan Allah SWT yang ada pada makhluk tu. Tu bab macam sembah kubur. Orang kata sembah kubur. Bukan sembah kubur. Orang pergi bukan sembah kubur. Tidak. Jalan macam mana nak membangkitkan roh rohani kita ni, jiwa rohani kita ni. Maksudnya nak refresh balik rohani kita. Pergi ke pasar raya? Tak jadi. Pergi ke mana? Selain daripada kata tadi jumpa alim ulama kan, bermulazamah dengan dia, tak dapat tidak, kubur lah. Kubur itulah yang mengisahkan kita. Lebih-lebih lagi, maknanya kadang-kadang kita tu kurang semangat dalam nak beramal dan sebagainya. Itu yang ulama-ulama pergi ziarah kubur para wali, baca balik keistimewaan manakib dia kat situ. Bukan mengagungkan dia, baca tu untuk nak membangkitkan semula rasa gairah nak beramal tu. Tu je alasan dia. Tiba-tiba kita ni terus kata ni mazhab kuburiyun lah, macam-macam lah lagi. Bid'ah. Kata pergi sembah kubur, pegang-pegang. Jadi masalah kat situ. Jadi orang sekarang bila dia tak faham, dia terus nak blame, kata sesat. Ni masalah juga. Duduk dulu dengan orang tu, tanya pasal-pasal apa sebab gini. Jadi munakasyah betul-betul, bincang. Akhirnya kamu tahu perbuatan dia tidaklah sampai kepada tahap mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi perbuatan dia betul pada sandaran syariat yang dibenarkan. Jadi gitu. Inilah benda-benda yang orang awam perlu tahu. Bukan kata hari ni benda tu masalah-masalah khilafiyah ni berlangsung dengan cara yang elok, tapi nampak-nampaknya dah sampai tahap nak gaduh-gaduh, nak putus saudara pun ada. Kapim-kapim antara satu sama lain. Jadi kita tak maulah termasuk dalam bab-bab itu.
Jadi sebab itu kita kata tadi, belajar mana hak boleh, mana hak kita kata kita rasa perlu dulu. Ya, jangan sampai nanti bila belajar perbandingan mazhab-mazhab itu akhirnya kita sendiri pun tak faham. Bila cakap orang gini kita pun ikut itu. Jangan jadi resmi lalang, tiuk sini sini. Ya, tiuk sana ke sana, ke depan ke depan. Kalau kata nak ngaji ni biar jadi resmi padi. Ya, banyak ngaji lagi menunduk, lagi tawaduk. Tu baru betul. Tu resmi padi. Ini dak, belajar ilmu jadi resmi lalang. Tak kena. Ya, baik. Okey, kita sambung lagi. Sekadar termasuk dalam perkara at-tahadduts bin ni'mah. Jadi sekarang ni bab hak rujuk kitab, bab apa segala tu pengarang dah sebut siap-siap. Jadi sekarang ni masuk dalam bab tahadduts bin ni'mah. Apa makna tahadduts bin ni'mah? Ya. Dalam bab nak menceritakan tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada pengarang ni, sehingga dia boleh menyiapkan kitab praktikal solat yang sempurna ni. Tidaklah sekadar dia pergi rujuk pada kitab Zain Talib tadi, lepas tu kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, bab solat ni yang alam Melayu apa tidak tu saja. Tapi ya, dia punya rihlah ilmiah dia, perjalanan ilmu dia untuk nak siapkan kitab ni, dia pergi apa? Disebut sini, Al-Fakir mendapat mutiara ilmu dan bimbingan khusus tentang perkara solat daripada para masyayikh. Masyayikh ni plural kepada syekh. Syekh. Masyayikh ni syekh lah. Ya. Jadi masyayikh di sini maknanya merujuk pada syekh-syekh dalam bidang ilmu. Bukan masyayikh dalam arti kata orang yang sudah berumur. Syekh ni ada dua maksud. Satu syekh itu man balagha 40 sanatan min umrihi. Maknanya orang yang dah sampai umurnya 40 tahun. Tu boleh panggil syekh dah. Ya. Kalau belah Kedah hari ni, kalau kata tok-tok guru ngajar semua pakai pangkat syekh di Kedah. Itu dia punya apa orang panggil standard dia. Kan? Maknanya yang mengajar ni, yang dapat tauliah di negeri Kedah tu semua panggil syekh Melaka. Walaupun mungkin tak sampai tahap syekh lagi, tapi semua syekh Melaka dah. Gitu. Tapi kita kat sini tetap gitulah, tak ada lah yang pakai syekh-syekh tu. Ya, tetap ustaz gitu saja. Cuma di sana lain. Jadi syekh tu ada dua maksud. Satu orang yang apa orang kata tadi mencecah umur 40 ke atas, tu boleh panggil syekh. Jadi tara-tara kita ni boleh dah syekh. Syekh Cik Ramli. Saya pun dah 43, dah syekh dah. Syekhah Melaka segala lah. Itulah. Itu hak satu part. Satu part lagi syekh ataupun syekhah dalam lapangan ilmu. Hak ni dia tak kira orang tu umur berapa. Kalau berkatalah budak kecil alimnya, cucu-cucu kita, ya, baca Quran bagus, hafal Quran bagus, lepas tu fiqh pun tahu dalam kepala, ya, ilmu-ilmu agama ni, ilmu macam-macam ada. Allah nak beri keistimewaan. Jadi budak tu boleh dipanggil syekh, tapi dalam bab ilmu. Tapi bab umur belum tua lagi. Gitu. Ialah katalah macam Imam Syafi'i sendiri kan, umur berapa tahun beri fatwa. Imam Malik endorse dia boleh beri fatwa dalam usia 18 tahun. Masa tu belum syekh lagi, tapi dah syekh dah masa tu. Pasal ilmu dia mantap. Ya. Bayangkanlah mengaji dengan Imam Malik, tak bawa kitab, tak bawa apa. Sebab miskin, tak ada. Mak dia kutip kertas-kertas di jalanan je. Pensil-pensil kerajaan waktu tu hak dah buang tu, kutip asal nak belajar. Kadang-kadang maknanya time waktu Imam Syafi'i belajar ni, muka surat depan, muka surat belakang tu penuh dengan tulisan. Waktu dia pergi belajar dengan Imam Malik, ya, Imam Malik nampak dia duk main tulis dekat tangan dia. Tak bawa apa kertas. Jadi Imam Malik kata, budak ni nak main ke dengan aku ni? Jadi lepas habis pada kelas tu, Imam Malik panggil, "Hei budak, mari sini." Kan? Kau buat apa tadi tanya aku mengajar? Kan? Tanya aku mengajar. Jadi Imam Malik kata, "Saya menulis ilmu untuk guru lah." "Betul ke?" Kan? "Aku tengok kau tak kertas entah ke mana, pensil entah ke mana, kau tulis. Ya, ambil air liur, tulis. Jadi kalau betul kau mengaji dengan aku, kau ulang balik apa yang aku mengajar tadi." Imam Malik kata, "Boleh, saya boleh ulang." Kan? Saya boleh ulang apa yang Tok Guru mengajar satu persatu, sebiji. Ulang. Kalau saya tulis kat sini, mana nak nampak? Ulang satu-satu. Jadi Imam Syafi'i kata, budak ni bukan sebarang. Sebab tu dia mendapat perhatian khusus daripada Imam Malik. Jadi sebab tu bila Imam Malik kata, kalau kau nak jadi anak murid aku, nah ni kitab Muwatta, kau baca ni. Baca tak ada berapa hari, 3 hari baca habis. Ingat belaka segala.
Sebab tu kata Imam Syafi'i ini menjadi julukan, orang kata orang jolok apa, dijoloki dengan apa gelaran, ialah kalau bahasa kita tu imam fotostat orang panggil. Pasal dia tak boleh, kalau dia baca kitab, maknanya dia kena tutup sebelah. Kalau dia baca begini ni, dua-dua ni ingat belaka ni. Sebab tu dia baca cepat. Dia terpaksa tutup sebelah dulu supaya tak nampak ni. Kalau dia baca dua muka hak ni gini macam ni dua-dua ingat dah. Buka ni ingat, mana tak habis cepat baca. Sebab tu umur 18 dah boleh beri fatwa. Imam Malik boleh beri kebenaran untuk beri fatwa. Syekh, itu syekh dari sudut ilmu. Jadi dalam perkara tahadus bin nikmah, maknanya nak membangga-bangga dengan nikmat yang Allah beri pada kita, tu tak salah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan ada pun nikmat-nikmat Allah tu sebar-sebarkan. Jadi pengarang kitab kita ni, dia juga nak tahadus bin nikmah tu. Nak sebar-sebarkan nikmat yang Allah dah beri pada dia, sehingga lahirlah kitab ni. Di mana bukan sekadar dia merujuk pada kitab-kitab yang kita dah sebut awalnya, tapi dia juga pergi jumpa tok guru, belajar dengan syekh-syekh yang hebat-hebat dalam bidang ilmu fiqh dan sebagainya, untuk menimba pengalaman, menimba orang kata tadi mutiara-mutiara ilmu dan juga bimbingan khusus daripada mereka ni berkaitan dengan solat, untuk nak disempurnakan dalam ni. Jadi itu dia katakan tahadus bin nikmah. Macam kita ni kalau kata dapat apa-apalah rezeki daripada Allah dan sebagainya, maka elok tahadus bin nikmah, elok menyebarkan ataupun mewar-warkan nikmat tersebut. Maknanya kata tadi mungkin dengan sedekah kan, kita pergi mana-mana kata kita bagi, ini sedekah saya alhamdulillah baru ni saya gini, cerita bukan untuk membangga. Sebab nikmat Allah tu wajar untuk kita cerita supaya kita tu jauh lebih menjadi orang yang tawaduk gitu. Jadi pengarang kitab kita ni gitu juga, ya. Maknanya dia nak tahadus bin nikmah, nak beritahu kegembiraan dia tentang nikmat yang Allah beri pada dia dalam bab nak menyiapkan yang kata tadi buku praktikal solat ni. Bukan saja dia merujuk kitab, ya, bukan kata tak terhenti setakat itu. Tapi rupa-rupanya dia juga mendapat mutiara ilmu dan bimbingan khusus tentang perkara solat ni daripada masyayikh melalui apa? Melalui pengajian talaqi, bersemuka. Macam ni lah. Ya. Kadang-kadang tak ramai pun dia mungkin pergi ke rumah tok guru tu, sendiri duduk beradab dengan tok guru tu, cerita detailkan bab masalah solat ni. Habis satu tok guru, pergi satu tok guru lain. Tu tahadus bin nikmah, seronoknya dia tu. Sebab tu orang hak dapat duduk dengan orang-orang alim ni, kalau dia tak rasa seronok, maka ada masalah pada diri dia. Tapi bila dia duduk dengan orang-orang yang kata dia dimurkai oleh Allah, dia datang seronok, tu masalah tu sebenarnya. Patutnya hak tu dia tak seronok, hak ni jadi seronok. Tapi berbalik, maknanya duduk dengan orang alim jadi tak seronok, duduk dengan orang ahli maksiat jadi seronok. Itu masalah pada diri dia. Tapi kadang-kadang benda tu dia tak nampak, dia rasa tak ada apa. Tapi kita tu macam mana kalau kita duduk dalam halaqah-halaqah ilmu kan, duduk dengan ustazah-ustazah kita dan sebagainya, berbincang gitu gini, rasa seronok tak? Kadang-kadang masa terlalu mencemburui kita, sekejap aje, patut nak duduk lama lagi contoh. Kalau begitu maknanya betul lah, kita punya hati tu memang betul dah tempat hak kita letak tu. Tapi kalau rasa tak seronok kan, kesuk sana kesuk sini, contohnya duduk tengok apa jam atas bawah kiri kanan, tak pun kan pandang jeling kawan gitu gini, masalah tu. Lambatnya kadang-kadang kan, itu masalah tak sungguh, jadi tu talaki tadi. Talaki ni maknanya kata berjumpa. Laqiya ni maknanya berjumpa. Bukan maknanya kalau sekarang ialah ada masa jumpa, macam ni berjumpa kadang-kadang kan online kan. Itu waktu sekarang disesuaikan itu. Tapi kalau kata dalam hal nak dapatkan mutiara ilmu yang lain yang mungkin tak ada dalam kitab, itu berdasarkan ilmu tok guru pula, bimbingan khusus, ajar sungguh-sungguh daripada awal sampai akhir ni, memang itulah caranya. Talaqi. Satu lagi dipanggil mujalasah. Mujalasah ni duduk. Jalasa maknanya duduk. Kita duduk dalam perkumpulan masyayikh itu. Jadi disenaraikan sekarang ni nama-nama tok guru ataupun nama-nama masyayikh yang dah mengajar dia, yang dah bimbing dia secara khusus tentang perkara solat ni. Antaranya sebut sini almarhum Tuan Imam Hipni bin Haji Adnan. Dia mengaji kitab apa dengan almarhum Tuan Imam Hipni ni? Haji Adnan ni, iaitu kitab Perukunan Semayang Melayu dan Pedoman Solat.
kitab perukunan kan. Ada perukunan kecil, ada perukunan besar. Kalau kata kita pernah mengaji kitab tu. Ada belaka kat situ. Siap sampai bacaan dalam solat, lepas solat. Tapi cuma kita tak belajar kan benda-benda macam tu dulu. Jadi sebab tu kita kadang-kadang apa nak baca wirid lepas sembahyang. Rupanya dulu dah susun tu. Kitab perukunan solat tu siap tu. Daripada takbir baca apa sampailah wirid-wirid apa segala doa apa segala siap. Tata cara solat jenazah pun ada semua situ. Cuma kerana kita tak mengaji, maka kita pun tak tahu rupanya ada dah wirid-wirid ni. Wirid-wirid yang kita baca ni dia panggil aurat madaniyah. Yang kita baca ni, itu wirid-wirid ahli Madinah tu. Kan? Jadi kalau orang lain nak baca wirid lain pada tu, terpulanglah. Macam kita tu, kita sebenarnya bukan kata saja-saja reka tu. Wirid-wirid kita tu dipanggil aurat madaniyah. Maknanya aurat ahli Madinah tu semua begitu. Kalau kata sekarang tak tahulah kan. Tapi kalau kita perhati mungkin dulu-dulu kita pergi sebelum apa sekarang ni lah kacau bilau di Mekah Madinah ni kan, dengan puak-puak Wahabi dan sebagainya ni, mungkin tak boleh nak wirid dah apa segala. Tapi kalau dengar wirid-wirid orang Madinah dulu kan, sama lah dengan wirid kita yang kita baca. Astaghfirullah 3 kali, la ilaha illallah kalau subuh 10, kalau maghrib 10, lain biasa. Lepas tu Allah majidna minan nar dengan ayatul kursi apa semua, inna dina inallah, sama je. Lepas tu ilahana ya rabbana subhanallah sama je. Jangan ketidak je kita rasa bahawasanya wirid kita ni ambil mana. Nak beritahu lah, wirid kita ni ambil daripada ahli Madinah, dia panggil aurat madaniyah. Kalau orang nak baca wirid lain hak memang ada dalam Azkar Imam Nawawi tersebut, pulang tak ada masalah. Kita pun tak pernah bergaduh waktu. Awak ada wirid lain, saya ada wirid lain ustaz, saya tak baca. Ya silakan. Sebab kita faham. Tapi orang kadang-kadang tak faham dengan wirid yang kita baca. Ni kata tak boleh ni, insya-Allah bid'ah lah. Macam mana? Awak wirid awak pun orang ra'i, tiba wirid kita tak ra'i. Jadi tak kena kat situ. Gaduh pula. Akhirnya tu yang sebab tu lalas sekali assalamualaikum warahmatullahi, angkat punggung balik. Mana adab kita dengan Allah SWT? Tak ada adab. Adab dengan ibu bapa pun kan. Ibu bapa tak habis bercakap lagi belah dah. Mana boleh. Ni pula Tuhan, Allah SWT. Baru nak mesra-mesra tiba kita tinggalkan dia. Agak-agak kalau kata subhanallah lah, maha suci Allah bukanlah berperasaan je. Kalau katalah berperasaan tadi, sebenarnya percakapan kalau kata tu pun dah tak elok dah kalau pada Allah. Cuma nak bagi mudah faham. Kalau Allah tu berperasaan macam kita berperasaan, agak-agak macam mana rasa? Kecewa dia. Kan? Tapi Allah tak apalah, kau nak lupa aku ke apa benda aku tak boleh, sebab tak meruntuhkan kerajaan aku dan tak meninggikan. Aku dah memang maha tinggi dah. Tapi hak rugi kau lah. Cuma benda tu kita tak dengar. Cuba kalau kita dengar, duduk balik rasanya. Aku tak boleh, awak nak duduk ke tak duduk ke terpulang. Tapi yang rugi kau, dengar gitu, duduk balik lah. Tapi tak ada begitu orang buat. Biasa lah. Sebab tu kita ni berlemak-lemak dengan Allah SWT. Manja terlebih. Bila Allah tegur sikit je dah mula terduduk gitu. Pasal kita tak pernah begitu dengan Allah SWT. Sebab tu orang hak mana bermesra dengan Allah SWT, lepas pada semayang dia wirid dulu, dia akui apa segala kelemahan dia kan. Jadi orang ni Allah pandang dengan pandangan kasih sayang. Allah pandang dengan pandangan rahmat berkat lebih pada hak lain tu. Pasal hak lain ni tak mendulikan aku, kata Allah SWT kan. Namun kata nak istighfar pun tidak. Agak-agak semayang dia tu aku terima ke tidak? Sebut gitu macam mana? Diingat dengan keadaan dia berlepas beri salam, dia semayang ni apa semua, terus angkat punggung tu, agak-agak semayang dia okey ke? Kalau Allah sebut gitu. Tapi bab kita tu rasa okey. Ni semua Nabi tak buat dan sebagainya. Nabi tak buat, ya memang betul Nabi tak buat. Tapi apakah Nabi melarang? Tu persoalan yang perlu dijawab dulu sebelum nak kata ada bid'ah ke apa segala. Nabi larang tak kita wirid ramai-ramai? Ada tak hadis yang melarang? Kalau ada hadis yang melarang, memang berdosa kita buat ramai-ramai. Tapi tak ada pun. Dia tak ada, jadi ulama' mengukurkan itu harus dan berpahala. Sebab yang kita baca bukannya mantra-mantra, tapi kita baca istighfar untuk diri kita. Lepas tu angkat Allah SWT setinggi-tingginya, minta lepas daripada api neraka. Sebab tu siapa yang sebut Allah majinna minan nar tu, ada jaminan daripada Nabi SAW lepas daripada neraka, masuk syurga tu. Tu dalam ada satu kitab amalan yang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW, berkaitan dengan membaca Allah majinna minan nar je. Kecil benda dia, kita tinggal juga. Benda lagi dalam kehidupan kita baca. So maknanya tingkatan ingatan kita kepada Allah SWT tu, kalau kita letaklah graf, rasanya tak meningkat langsung.
Kod-kod lah kan. Sebab dulu masa saya selalu dengan usrah apa semua kan, kita orang ada dipanggil muhasabah amalan mingguan. Bab puasa, bab apa kan. Jadi bila gitu ada seorang ambil tanggungjawab untuk buat graf setiap ahli usrah tu. Jadi laporan kena bagi lah. Lepas pada seminggu, katalah hari Ahad berjumpa, hari Ahad tu beritahu. Maknanya seminggu. Puasa dengan apa semua. Lepas tu dia terus masuk automatically. Tengok graf. Merudum aja. Sikitnya ingatan kita kepada Allah SWT. Tak meningkat pun. Dalam tempoh masa sebulan, meningkat tu, ya, orang kata tadi jauh lebih rendah daripada hak menurun. Bila apa ustaz hak jadi nakib tu tengok, kata kita ni lemah lagi, dia kata. Ana lemah, anta semua pun lemah. Tu kata dia. Maksud orang ni kan tanya puasa tak puasa, Isnin Khamis tak puasa, tahajud tak. Jadi yang meningkat tu dalam sebulan tu adalah 2-3 kali je. Tak patutlah gitu. Hak yang makan nikmat Allah ni dah banyak dah. Tiba habaq meningkat tu sikit. Kan? Ni. Itulah kitab Rukunan Sembahyang Melayu, dia belajar hak tu dan pedoman solat. Lepas tu pengarang juga mengatakan bahawasanya dia sempat belajar bab solat ni dengan almarhum Syekh Haji Ramji As-Sarawaki, ya, kitab Sabilal Muhtadin dan Idaman Penuntut. Ni dia belajar betul-betul, ya. Lepas tu yang ketiga, untuk guru yang seterusnya, dia belajar dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Azam bin Ibrahim Hafizahullah, kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, kitab karangan Al-Imam Abdullah Al-Haddad, ya, Imam Abdullah Al-Haddad almarhum. Kitab wasiat iman dan kitab nasihat agama dan wasiat iman, ya. Kitab ni pun makruf orang belajar. Lepas tu dia mengaji lagi dengan Syekh Abdul Aziz bin Ahmad Al-Fatani Asy-Syafi'i hafizahullah, ya, Baba Abdul Aziz orang panggil. Dah meninggal pun Baba Abdul Aziz ni, ya, bin Ahmad Al-Fatani. Kitab apa dia belajar? Muniyatul Musalli dan Furu'ul Masail, ya. Baba Aziz ni memang orang alim lah, ya. Orang yang mendapat pandangan khusus daripada satu orang aulia Illah Subhanahu Wa Taala di Johor, ya. Di Batu Pahat. Kalau pernah dengar Habib Ali Habib Ali Batu Pahat, dah meninggal pun. Dia anak murid tu lah, ya. Orang yang mendapat pandangan khusus daripada dia, ya. Memang hebat orang. Ya, ilmu agama hebat, ilmu kata pertahankan diri hebat, ilmu hikmah, semua segala ada belaka, ya. Mengaji lama di Mekah, ya. Ni Baba Abdul Aziz dah meninggal dah pun, ya, baru-baru juga meninggal ni. Lepas pada tu yang kelima, pengarang mengaji dengan siapa? Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Ini kita tahulah, ya. Saya pun sempat juga semata tahadus bin nikmat mengaji dengan dia ni. Cuma kitab-kitab yang lain lah, bukan kitab yang dia belajar ni. Ini kitab yang khusus dengan solat, Sairus Salikin, Hidayatus Salikin. Tapi sempat mengaji dengan Syekh Fahmi ni Hidayatus Salikin sampai habis kitab Hidayatus Salikin, yang karangan Syekh Samad Al-Falimbani tu, ya, daripada awal sampai pada akhir. Maknanya dah, kalau tak silap 2 kali khatam. 1 kali khatam dengan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dan khatam yang kedua dengan Ustaz Muhadi. 2 kali kitab Hidayatus Salikin. Cuma cerita kalau kata nak berbuat benda dalam tu, itu masih lemah lagi. Tapi kalau kata nama mengaji tu tahadduth bin nikmat, dia memang mengaji kitab Hidayatus. Sairus Salikin ni kalau mengaji dengan Syekh Fahmi, saya mengaji bab puasa je, ya. Waktu tu dia buka apa orang kata tadi, daurah bab puasa. Dia ambil bab puasa dalam kitab Sairus Salikin tu, dia daurahkan, ya. Yang keenamnya dengan Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah, kitab Al-Yaqutun Nafis. Ini kita tahulah Syekh Nuruddin, ya. Dan seterusnya yang ketujuh dengan Al-Fadil Ustaz Mansyad disebut itu, bin Mamat hafizahullah, kitab As-Salah Alal Mazahibil Arba'ah. Dia belajar kitab semayang atas 4 mazhab, ya. Sebab tu ilmu dia nanti meluas begitu, dan lain-lain. Mereka jugalah yang selalu menasihati al-fakir agar sentiasa melazimi dan mencintai para ulama serta menuntut ilmu secara talaqi dan bersanad daripada mereka. Di samping itu juga mereka sangat mengambil berat dalam soal adab-adab menuntut ilmu dan memuliakan kitab-kitab karangan ulama, ya. Semoga Allah membalas jasa para masyayikh ini dengan ganjaran yang sempurna dan memberikan kita manfaat dengan mereka dan ilmu mereka di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Jadi kadang-kadang untuk guru ni bukan dia mengajar subjek tu saja, tapi dalam pada masa sama diselitkan benda-benda ni semua. Jadi benda itulah yang terjadi kepada penyusun kitab kita ni, ya. Jadi sebab tu kalau kita tengok peribadi Ustaz Muhaddir ni lembut orangnya, ya. Menjaga adab. Kalau siapa-siapa yang dengar kuliah dia jaranglah macam kata nak nengking-nengking, tidak, ya. Adab, jaga, begitu. Sebab guru-guru ni lah yang mendidik dia perkara-perkara yang terkait dengan solat, dan dalam pasal mendidik rohani dia, sehingga dia jadi macam tu. Sebab tu maknanya ke mana tumpahnya kuah kalau tak kena nasi, gitulah, ya. Kalau guru tu memang jenis guru yang betul, maka anak murid pun jadi betul. Kalau guru tu tak betul, anak murid pun jadi tak betul. Ya? Sebab tu maknanya gambaran tok guru ada pada anak murid. Tengok kalau anak murid tu jenis kasar belaka, ini mungkin tok guru dia dulu pun begitu. Tak pun boleh jadi juga tok guru tak begitu, tapi anak murid pula, ya, nak tunjuk kata hebat tadi. Jadi ada juga anak murid yang lawan balik tok guru, ada. Ya. Yang mana kata tadi nafikan terus ilmu tok guru dia, tak betul belaka. Lepas dia keluar daripada madrasah tok guru dia, mungkin dia mengaji kat lain pula, dia tengok rupanya ilmu hak dia belajar dulu sesat dan sebagainya, dia kata tok guru dia, akhirnya hilang keberkatan, ilmu yang belajar hilang habis semua. Ni jaga, ya. Sebab maknanya kita bila mengaji dengan tok guru ni, secara tak langsung kita sudah membai'ah, maknanya dah buat satu aku janji yang bahawasanya apa-apa yang aku belajar ni maka aku kena ikuti dan sebagainya. Walaupun tok guru tu tak kata apa pun, tapi bila sampai satu tahap, ya, orang kata tadi counter balik tok guru, benda-benda yang tok guru kata betul, dia kata tak betul, ilmu dia sikit banyak Allah tarik. Akhirnya cakap mengapu lah, cakap melalut lah. Ada ilmu tapi ilmu tu macam tak lekat, banyak tak ingat. Ni bahaya, tu karomah-karomah tok guru ni, karomah-karomah orang alim tu begitu. Dia kadang tak nampak. Tapi saat mana kita kata boleh tak saya jadi anak murid tuan dan sebagainya, bila sebut boleh tu secara tak langsung je dah berlaku yang namanya bai'ah tadi, ya, aku janji tadi. Maknanya dah sebut nak jadi murid. Nak jadi murid ni maknanya orang yang berkehendak lah. So bila orang murid ni maksudnya orang yang berkehendak. Arada yuridu murid, kan? Murid ni orang yang berkehendak. Jadi murid ni dia mesti ikut kehendak itulah tok guru dia. Sebab tu saya katakan dulu, nak jadi seorang anak murid kepada seorang tok guru bukan mudah. Sebab dia kena larutkan segala kehendak dia. Saya selaku anak murid ni nak jadi satu anak murid pada orang lain, maknanya saya kena larutkan kehendak saya dalam kehendak tok guru saya. Kalau tak boleh, maka tak layak untuk jadi anak murid. Sebab nanti berlawan. Tok guru kata gini, apa ni? Bangkang terus, kan? Sedangkan ada dia punya, orang kata tadi alasan-alasan dia. Sebab tu dalam hal peristiwa antara Nabi Allah Khidir dan Nabi Musa tu Allah tunjuk lah, kan? Maknanya Nabi Musa pada awalnya minta nak jadi anak murid pada Nabi Allah Khidir, betul? Nak ikut. Nabi Allah Khidir kata, kau takkan sabar ikut dengan aku. Janganlah cakap macam tu. Ni bahasa dalam kahfi tu lah, kita olah biasa. Jangan cakap macam tu, belum try belum tahu. Maksudnya gitu lah. Okey, tak apa, ikut lah. Satu kali pecah sampan, dah muka dah satu macam. Apa ni? Kan? Tak semena-mena pecah sampan, apa cerita ni? Sebab Allah suruh pergi jumpa kan ni, tapi tiba-tiba perbuatan tu berbeza. Khawarikul adah, maknanya luar daripada kebiasaan. Pergi pecah sampan, bukan-bukan apa semua kerja ni. Kata pilihan Allah, tapi buat kerja tak betul. Nabi Khidir kata, sungguh aku dah cakap engkau takkan sabar dengan aku. Okey, tak apalah. Mungkin ni kesilapan saya, kan. Sepatutnya saya tak cakap apa-apa. Jalan lagi. Jalan tengok pula satu orang anak kecil, kan. Allah dah beritahu pada Nabi Khidir, anaknya esok besar neraka. Bunuhnya. Lagilah. Nabi Musa kata, apa ni pergi bunuh anak kecil yang tak berdosa gini. Awak tak tahu hakikat di sebaliknya apa. Kan? Dah begitu. Nabi Khidir kata, kan aku dah kata kau takkan sabar dengan aku, minta maaf lagi. Kan? Kali yang ketiga, hak banner tembok dah nak runtuh kah? Kan? Banner tembok, sebab bawah tu ada harta anak yatim semua, kan? Banner tembok. Orang pula tak beri upah apa. Patut-patutnya dah lelah berilah upah orang kampung tu, tak beri upah. Marah dah, bebel lah. Yang kata Nabi Musa tadi, ngomel macam-macam, kan? Akhirnya Nabi Khidir kata, hadza firaqu baini wa baina. Inilah bezanya aku dengan kau. Sa'unabbi'uka bi ta'wilil ahadits. Aku akan sebut pada engkau apa sebenarnya tafsiran di sebalik benda yang berlaku ni.
Sebut satu-satu baru faham. Kan senang nak larutkan kehendak kita untuk guru. Patutnya senyap dulu, tunggu. Bukan kita kata, sebab memang yang tu perintah Allah. Begitulah kita contohnya. Katalah dah habis satu guru. Mungkin satu guru tu akan katalah panggil kita. Ni selalu dalam bab-bab kalau kata mengaji talaki begitu. Sebab kadang-kadang guru dia pandangan dia pada anak murid tu berbeza-beza kan. Jadi kadang kalau macam contohnya habis mengaji tu, tok guru akan panggil dia. Mungkin secara individu dia panggil untuk diberikan ilmu khusus dan sebagainya. Lepas pada tu kata, mungkin tok guru kata pengajian awak di sini sudah pun orang kata tamat. Ya, ilmu saya semua awak dah ambil gitu gini. Jadi saya arahkan awak pergi pula kepada satu orang guru sana. Jadi kalau dia tak ikut hak tu, maka rosaklah perjalanan ilmu dia tu. Ulama-ulama dulu gitu lah. Dia ada isyarat-isyarat dia dah. Habis mengaji hak sini, maka tok guru dia isyarat pergi sana pula. Pergi sana pula. Hak sebenarnya semua tu link dia belaka. Macam tu lah. Macam kita ni maknanya beritahu umum lah. Ya, tak terhentilah setakat mengaji solat ni dengan saya saja. Boleh saja mengaji yang lain, tapi maknanya pastikanlah betul-betul benda tu ada kesinambungan. Jangan hak lain benda tu pula. Mungkin hak pelik-pelik pula tak mahulah. Jadi nak belajar tentang hakikat solat, apa di sebalik solat tu tunggu dulu. Selesai hak ni dulu. Hak syariat selesai dulu baru cerita bab hakikat. Tapi kalau hakikat yang syariat pun tak selesai, angkat takbir kok macam mana tu tak selesai, tiba-tiba nak terus belajar hakikat. Macam mana nak gitu nak begini, susah. Sebab tu kita tak dapat tidak gabungkan hak syariat, hak ni. Hak kalau kata rahsia semayang, hak ni. Macam tu. Bab yang kata dalam rahsia semayang tu dia cerita bab lain dah. Yang bab hakikat dah. Yang ni cerita bab syariat. Gabunglah dua-dua. Terbang elok lah. Macam burung. Letaklah dengan satu sayap kan. Ada sayap syariat, ada sayap hakikat. Terbang elok lah. Faham? Macam tu. Jadi ni juga sama. Jadi maknanya pengarang kitab kita ni bukan saja dia belajar hak bab syariat yang solat tu. Tapi dalam masa sama ada penekanan daripada guru mereka ni tentang hak bab hakikatnya. Ada mengambil berat kecintaan terhadap ulama gitu gini. Sehingga orang ni dia tumbuh dengan pertumbuhan yang bagus. Sehingga terangkat dia pun jadi ulama juga. Jadi orang yang alim. Jadi pengangkatan seseorang untuk jadi ulama dan sebagainya, dia mesti mengikuti flow hak macam ni. Dia kena sayang pada ulama, ngaji gitu gini, tengok adab dan sebagainya. Sebab tu dalam ribuan orang yang belajar dengan Imam Malik, saya pernah cerita benda ni, ribuan orang hak pergi mengajar, katalah dalam 6,000 orang pergi belajar dengan Imam Malik tu, yang mengaji hadis 1,000 je, yang lagi 5,000 tu tengok adab Imam Malik. Ngaji adab je. Tak bawa kitab tak apa tu, duduk dengar je. Imam Malik baca hadis macam mana, cara Imam Malik duduk baca hadis macam mana, cara Imam Malik menuturkan hadis tu, apakah laju-laju ke satu persatu. Macam tu. Yang 5,000 tu belajar adab je. 1,000 je betul-betul jadi penuntut ilmu Imam Malik tu. Lain tu 5,000 tu bertahun-tahun duduk tu, maknanya mengaji adab je. Sebab tu adab tu penting. Jadi maknanya sekarang ni yang ada pada penyusun kitab ni dah mencukupi lah. Maknanya kata tadi, daripada sudut syariatnya dia belajar juga, daripada sudut hakikatnya bab adab, bab mencintai ilmu ke apa segala, melazimi ahli ulama dengan orang-orang berkat pun dah ada belaka. Jadi benda itulah yang diharapkan mudah-mudahannya nanti memberi manfaat pada diri dia dan juga pada diri kita. Jadi nak kata tadi seolah-olahnya bila kita membaca kitab beliau ni, maka kita pun sudah berada pada lingkungan itu. Maknanya lingkungan dia dan juga guru dia. Kerana apa yang ada dalam kitab ni tentunya benda-benda yang dia dulu pernah merujuk pada tu dan juga pernah mengaji bab tu dengan orang-orang ni. Jadi mudah-mudahan benda ni jadi orang kata tadi syafaat buat kita juga. Maknanya dia punya apa panggil rantaian tu bersambung. Kan? Begitu. Baik. Sikit lagi Untuk melengkapkan buku ini, Al-Fakir berusaha memberi penjelasan dan pencerahan para ulama terhadap beberapa persoalan khilafiyah yang melibatkan solat supaya masyarakat awam, tu bukan masyarakat khusus, masyarakat awam macam kita-kita. Saya ni masuk awam lagi bukan masuk khusus. Saya pun belajar juga, dapat menghilangkan kekeliruan tentang beberapa amalan berkaitan solat dan seterusnya, dapat beramal dengan yakin. Jadi tugas dia tak terhenti setakat nak bahas benda-benda yang kata tadi yang usul, yang pokok, tapi yang cabang pun
dijelaskan, diberi pencerahan, ya. Masalah-masalah khilafiyah dalam solat, supaya kita ni orang awam ni, ya, tak keliru dengan apa bermacam-macam amalan yang berkaitan dengan solat, ya. Seterusnya kita semua dapat beramal dengan yakin. Beberapa tip untuk mendapatkan khusyuk dan menghilangkan was-was ketika solat juga disertakan, supaya solat dapat ditunaikan dengan sempurna. Dia ada juga bagi, ya, formula-formula, tip-tip nak dapat khusyuk dan hilangkan was-was dalam kitab kita ni. Para pembaca yang budiman, hendaklah kita yakin bahawa solat cara mazhab Syafi'i juga mazhab 3 yang lain adalah mengikut, ya, solatnya cara Nabi SAW. Jadi nak sebut sini, keempat-empat a'immatul mazahib, keempat-empat imam para mazhab ni, ya, semuanya disebut sebagai a'immatul huda. A'immatul huda ni apa benda? Ya, imam-imam yang diberi petunjuk. Imam-imam 4 mazhab ni, ya, baik Imam Hanafi, Imam Maliki, saya ambil urutan lah, ya. Imam Hanafi, lepas tu Imam Maliki, lepas tu Imam Syafi'i, lepas tu Imam Hanbali. Jadi tu dipanggil a'immatul mazahib, maknanya imam-imam mazhab. Jadi kenalah kita faham bahawasanya bila sebut imam-imam mazhab ni, mereka ni bukan orang biasa, ya. Mereka ni bukan orang-orang yang kita kutip-kutip tepi jalan, tidak, ya. Kita jumpa-jumpa tegur-tegur gitu, jadi kawan kita, tidak. Mereka ni dah a'immatul huda, ya, imam-imam atau pemimpin-pemimpin mazhab yang diberikan petunjuk. Jadi tentunya adalah kita kata perselisihan, ya, dipanggil ikhtilaf, perselisihan di antara mereka. Dan perselisihan tersebut bukan perselisihan yang membawa pada pergaduhan, perselisihan dalam memahami teks-teks Quran dan hadis tadi, dalam nak menjelaskan satu-satu masalah ibadah, solat ke, zakat dan sebagainya. Dan kita hendaklah kita mengetahui bahasanya ikhtilaf ataupun perselisihan yang terjadi pada mereka ni, sebenarnya dalam perselisihan itu tersimpannya rahmat, ya. Kerana mereka ni empat-empat ni a'immatul huda tadi, hak dapat petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk bayan pun ya, petunjuk taufik pun ya. Ya kan? Ada kekuatan masing-masing. Jadi perselisihan yang kita tengok hari ni, mazhab ni kata gini, ni kata gini, apa ni? Akhirnya orang kata tak payah mazhab lah. Tak payah mazhab tu salah. Hari ni kan, bila orang tanya awak mazhab apa? Oh, saya tak ada mazhab, saya mazhab Quran Sunnah. Dah awak faham ke mana Quran Sunnah? Kalau kata kita sendiri, saya mazhab Quran Sunnah Ustaz. Okey, tak apa, tak ada masalah, saya boleh terima. Tapi sejauh mana awak faham Quran Sunnah? Macam mana nak jelaskan aqimus solah wa atuz zakah? Dalam Quran dia sebut ringkas je, dirikan olehmu akan solat dan juga tunaikan olehmu akan zakat. Macam mana nak buat? Kalau ikut Quran Sunnah, ikut lah. Tapi semayang, apa rupa semayang tu macam mana? Nak ikut mana? Kita pun pergi berjalan mana pun ikut signboard kan. Itu nama mazhab. Mazhab ni tempat kita pergi, tempat nak tuju. Nak pergi Pedah Linggi, masuknya kalau Gajah, ya, payahlah nak jumpa. Awak nak pergi mazhab mana ni? Nak mazahib tu mana? Zahabah ni tempat pergi. Zahabah kan pergi. Mazahib ni tempat hak kita nak tuju. Nak condong mana situ. Saya nak solat ni, panduan mana saya nak ikut? Panduan Syafi'i. Nak panduan Syafi'i. Macam mana? Tu. Jadi ulama bagi misal nak faham tentang mazhab ni macam signboard kat lebuh raya tu lah. Ya. Betul masuknya, betul lah. Tapi salah masuknya, mahaban ke lain. Ya? Sebab tu bila tak faham jalan, tanya. Kalau tak mahu sesat jalan, maka bertanya. Sebab tu obat pada tak tahu, tanya. Syifa'ul ayyi su'al. Ya? Obat pada tak tahu, tanya. Jadi nak beritahu sekarang ni pada para jemaah sekalian, kita selaku orang awam, terjumpa dek kita macam-macam perbahasan hari ni. Pumpang ni. Mazhab ni kata gini. Pegang satu perkara je. Mereka ni adalah a'immatul huda. Jadi hak pumpang tu dipanggil ikhtilaf, perselisihan antara empat ni tadi. Jadi jangan fikir perselisihan tu maknanya
adalah satu perkara yang membawa pada pergaduhan, tidak. Sebenarnya perselisihan tu membawa kepada rahmat. Membawa kepada rahmat. Rahmat kepada siapa? Kepada kita. Sebab ada masa nanti kita akan guna. Contoh yang paling mudah bila kita ke Mekah. Kan? Cara nak ambil semayang apa semua. Memang sini kalau kita pegang, batal lah persentuhan. Sana boleh taklid pada mazhab lain. Itulah rahmat. Di situ kerana ada darurah tadi. Nama kata nak ambil semayang kan jauh dan sebagainya. Taklid. Mungkin ada mutawih dan sebagainya kata untuk tawar kita taklid pada mazhab sekian. Mana bersentuhan tak membatalkan air semayang. Begitu. Itu nama rahmat. Ada masa kita akan guna. Macam juga bab zakat. Kita bayar-bayar RM7 apa secupak apa segala ni bukan dalam mazhab kita. Kalau mazhab kita zakat bayar beras. Tapi pegang pada yang Hanafi. Rahmat tak ada masalah dan diterima. Itu maksudnya. Jadi mereka tak bergaduh, kita pula yang bergaduh. Kan? Kita juga yang bergaduh. Yang mana kata apa mazhab Hanafi pula bergaduh. Itulah. Sibuk sangat menyalahkan mazhab Hanafi. Tiba bab zakat pegang hak pendapat kita juga. Bukan gitu kita nak. Jadi masing-masing lah ada masa. Sebab itu kalau kata contohnya Imam Syafi'i pergi ke tempat Imam Hanafi. Imam Hanafi ke Imam Hanbali saya lupa lah. Maknanya tempatnya tak ada kunut. Imam Syafi'i tanya. Saya mazhab saya pakai kunut. Kan? Jadi sekarang ni tuan suruh saya jadi imam kat tempat tuan. Jadi saya nak pakai kunut ke ataupun macam mana? Kan? Jadi bila begitu yang kata Imam Hanafi tak perlulah sebab saya pegang gitu. Jadi tak pakai kunut. Tak ada benda pun. Kita pula ini masalah. Ada satu kali Norman Ali Khan jadi imam kat Surau Mutiara. Dia tak baca kunut. Orang dah bising. Kita steady je. Norman Ali Khan kan. Dia ada pandangan dia sendiri. Orang kebetulan dia ada entah ada speech kat sini apa semua. Kebetulan di semayang itu orang tengok subuh, orang suruh masuk jadi imam. Tak apa lah. Tapi dia tak baca kunut. Orang dah mula dah melatah lah. Apa tak baca kunut ni? Tak sah semayang. Apa pula tak sah? Mazhab kita sendiri kata kunut tu sunat. Kalau kata sunat yang dipanggil apa? Sunat yang dituntut. Ya, masuk pada yang namanya aba'at tadi. Kan? Jadi bila begitu, kalau kata terlupa, sujud sawi. Kalau tak sujud sawi pun semayang sah. Cuma ada sikit cacat lah. Gitu. Tapi sah lagi. Tak ada masalah lah. Kan? Tapi orang yang tak faham, habis. Mazhab Syafi'i yang tak faham ni, habis kata tak sah semayang kita hari ni. Pula dia kata. Lepas tu tengok kawan-kawan lagi yang Bangla apa semua kan. Time beri salam, dia ikut je kita. Assalamualaikum, dia ikut. Ada pula yang tak faham hak mazhab kita, perbandingan mazhab, dia kata ni Bangla semua tak sah semayang. Pasal sepatutnya dia mesti bersalahan dengan imam sikit baru nama. Itu dalam mazhab kita. Hak mengikut imam tu dengan arti kata bersalahan dengan imam. Tapi mazhab lain macam mazhab Hanafi, mengikut imam memang ikut sungguh-sungguh lah. Angkat takbir. Rukuk. Macam kita yang Syafi'i ni yang kata mengikut imam, iaitu bersalahan. Lepas imam angkat takbir Allahu Akbar, bunyi je bar imam baru kita angkat. Itu ikut pada mazhab kita. Jadi sebab tu kalau macam saya, macam kadang-kadang orang kata salah Bangla semayang, kita tu tak salah. Pasal dia memang ikut tu memang ikut sungguh lah mazhab dia. Tu beza tu. Kan? Lepas tu kadang-kadang ada geruk daripada mana? Pakistan apa semua pakai serban tebal ni kan. Tengok sujud tak kena dahi. Ada juga orang bunyi tak sah ni semayang, ya. Pasal dahi tak kena. Rupanya mazhab lain dia option, kalau tak dahi kena, hidung mesti kena. Macam kita pula dahi kena, hidung sunat. Sebab tu guru saya Syekh Fahmi cakap itu, dia kata sebab tu orang kata orang Pakistan, orang Afghanistan orang tu hidung dia macam-macam. Kan? Itu hikmahnya Allah jadikan kita tu pasal kita duduk pada mazhab Syafi'i tak ada. Dahi je kena jaga. Sebab tu dia kadang-kadang tutup ni. Kita kata macam mana dia semayang, tak sah ni. Kita tu selalu cepat nak mengata. Payahlah. Bila belajar, punya luas ilmu fiqh ni, maknanya baru lega kita. Jadi kita tu tak menyalahkan orang. Macam tu jadi fahamkan balik sini, empat mazhab ni tadi semuanya adalah imam-imam yang diberi petunjuk, yang namanya petunjuk yang berupa penjelasan al-bayan, begitu juga petunjuk yang berupa kekuatan untuk melaksanakan dia punya tanggungjawab tadi. Dan sememangnya dah nama 4 orang ni bukan semua sepakat satu kepala dalam masalah-masalah tertentu. Ada yang kadang satu kepala. Ya, maka mereka kalau kita tengok dalam perbahasan-perbahasan ibadah ni, ada yang sama-sama sependapat pun ada.
ada yang ketiga tak bersependapat. Jadi kaedah tu mudah je, pada kita pun sama. Saya tak kata yang kita semua ni sependapat dengan saya. Mungkin ada yang tidak. Tapi waktu tak bersependapat tu bukan bergaduh. Belakang ada lah. Pasal dia pun ada dia punya alasan dia. Saya pun ada alasan saya. Jadi tak perlu kita nak bergaduh. Tapi bila bab-bab yang ada kesepakatan, maka kita kena berganding bahu lah, buat sama-sama. Ini tidak. Bila ada yang tak kesepakatan, jadi bergaduh-gaduh lain. Sepatutnya waktu kena berlapang dada. Masing-masing ada dalil-dalil masing-masing. Saya Syafi'i gini, awak Nafi kita sama je. Ni semua khilaf yang membawa pada rahmat. Yang tak orang kata tadi, yang secara pastinya kalau faham tak putus silaturahim kita. Ni tidak. Jadi putus silaturahim. Jadi salah di mana ni? Salah pada imam 4 mazhab ke salah pada hak menganut ni? Tu kadang tu. Salah pada Islam ke salah pada penganutnya? Hak hari ni sampai orang tak mahu ke Islam ni. Islam tu, agama tu ke salah ataupun penganut dia salah? Siapa nak jawab macam mana ni? Islam salah, tak boleh. Islam Allah kata ya'lu wa la yu'la alai. Islam tu tinggi dan tak ada yang tinggi tu. Tapi yang salah penganut Islam tu lah sendiri. Yang tak perform betul Islam sehingga orang pun tak minat nak masuk Islam. Gitu lah. Macam ni juga. Maknanya kalau kata dia faham sungguh-sungguh bahawasanya khilaf tadi jadi rahmat, maka tak masalah. Orang yang nak berwirid lepas mayang berbunyi itu dia terima. Tapi pada dia tak pegang gitu. Silaturahim tetap terjaga. Ni tidak. Bila kata je Astaghfirullahalazim, tu main kunci. Kecing. Ada tak jenis main kunci? Ni saya dah tengok belaka dah. Geng-geng gini. Yang tak puas hati. Kalau tak puas hati, angkat. Jalanlah. Kan? Ni tak. Kecing. Ambil kunci hak segogoh tu. Kecing. Nak nunjuk tak ada puas hati. Gitu. Lepas tu, jajalah. Mengata hala. Yang semua buat dalam surah tu bid'ah. Kan? Maknanya Nabi tak buat gitu. Hak kita betul. Masalah. Jadi kan benda tu akan orang kata memarakkan lagi pergaduhan. Orang yang dalam pun yang mungkin tak faham, orang kata apa ni kan. Kalau kita hak belajar tu, kita cool je lah. Semalam gitu juga. Dekat nak maghrib datang satu orang. Ni apa ni baca-baca apa pasang Quran kok corong-corong radio ni apa semua. Kan Quran tu bila baca kena tadabbur gini kan. Kan? Ini apa memang ada ke kalau buka Quran melalui corong masjid ni orang nak tadabbur, orang cakap sana sini dan sebagainya. Itu masalah dia lah. Kita buka Quran kurang-kurang faham lah. Yang mana faham dia tadabbur, dengar, diam. Kalau nak tunggu semua diam kan tak akan diam. Jadi nak kata salah tadi. Kan? Dia nak tanya soalan lepas tu dia jawab. Jadi saya senyap lah, senyum lah. Ada juga jenis gitu. Lepas tu dia tepuk baru saya kata maklumlah ni orang tua tegur dia cakap. Yalah saya kata senyum lah. Malah nak bercara. Pasal kita pun tahu kan. Masalah orang tak tadabbur tu patutnya bila baca Quran begitulah. Tapi cuma maksudnya bukan semua orang begitu. Jadi jangan layan perasaan awak seorang. Maksudnya kena tengok orang lain juga. Jadi kata cara nak mendidik ni maknanya bukan kata seminit dua. Nak bagi faham orang tu makan masa. Jadi maknanya kita sebut sikit-sikit, bukanlah terus nak datang serang gitu aja. Bilal pun semalam terkedu, saya senyum lah. Bilal tak jawab apa lah. Sebab 2-3 kali dah Bilal kena. Tapi maksudnya kita tengok muka, orang pun faham, jemaah pun faham dah orang ni maksudnya biasa gitu. Semua komplain. Tinggal masa nak suruh dia buat je, nak tengok macam mana pula. Kadang-kadang jadi gitu. Kan? Tapi kita kata astagfirullahalazim, tak boleh aku gini. Anak berlawan pula kan. Tapi sampai satu tahap, ustaz susah-susah sangat suruh je lah dia. Nak suruh boleh, tapi takut kan lari terus memang tak buat kan. Ada orang jenis gitu. Komplain orang kuat. Jadi komplain kadang-kadang tak berasas. Dia rasa macam kita ni tak mengaji. Kadang-kadang dia sebut macam saya mengaji ni, saya mengaji ni, saya mengaji ni. Dalam hati kita tu Allah jadi seorang ngaji, kita tak ngaji. Macam gitulah. Jadi hati-hati kita dalam nak apa orang kata tadi nak menyalahkan apa ni imam-imam mazhab ni Syafi'i tak betul dalam hal ni yang betul ni gini jangan sebab kita sebut tadi pengarang kita juga sebut bab solat ni cara mazhab Syafi'i betul, cara mazhab yang lain pun betul, semuanya ikut cara solat Nabi, cuma berdasarkan pada kepahaman masing-masing terhadap hadis-hadis ataupun ulasan-ulasan ulama berkaitan dengan periwayatan solat Nabi macam mana
Semoga Allah melipat gandakan ganjarannya dan meninggikan darajat alim Quraisy, alim Quraisy imamuna, Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, rahimahullah, dan semua ulama Syafi'iyah di atas panduan dalam ibadah solat yang sangat penting ini. Jadi pertamanya pengarang amkan saja, nak menyatakan bahawasanya 4 mazhab ni betul belaka dalam hal apa segala pun, baik solat ke, baik apa zakat ke, apa semua perbahasan yang berkaitan 4 mazhab tu semua betul. Cuma sedikit ada khilaf-khilaf, dan khilaf itu adalah merupakan rahmat yang besar kepada umat Islam ni. Sebab itu dalam sebuah syair dia sebut wasyafi'i wa malikun wa nu'man. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Nu'man. Nu'man ni nama sebenar pada Imam Hanafi lah. Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit tu kalau orang sebut Nu'man bin Sabit tu makna kata tadi Imam Hanafi lah tu. Lepas tu Ahmad bin Hanbal, itu Imam Hanbali. Jadi dalam syair ada sebut Syekh Ibn Ruslan dalam matan Zubat disebut wasyafi'iyyu wa malikun wa nu'manu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Nu'man bin Sabit ni. Lepas pada tu wa Ahmadu bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal, wa Sufyan, juga Imam Sufyan As-Sauri, wa ghairuhum, dan selain daripada mereka ni, min sairil a'immati, semua tu adalah dalam lingkungan imam-imam ala huda, min sairil a'immati ala huda, maknanya semua yang kita sebut tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, pastunya Imam Sufyan As-Sauri, dan segala-gala imam yang lain ni yang kita tahu, ni tak termasuk imam-imam masjid, tidak. Yang tu ni cerita imam hak dalam bab ni lah, yang sebut Imam Nawawi apa segalalah tu. Itu maknanya wa ghairuhum min sa'iril a'immati ala huda. Mereka tu semua dapat petunjuk daripada Allah SWT. Wa ikhtilafu rahmah, wa ikhtilafu rahmah, dan perselisihan di antara mereka yang kita sebutkan tadi, semua tu menjadi rahmat buat kita. Maknanya memang betul jadi rahmat. Ini bagi orang yang mencarilah. Kalau kata apa rahmatnya berselisih begini, tak nampak. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Tak, tinjau dulu halus-halus baru kau nampak rahmat tu. Sebab ini disebutkan oleh ulama begitu. Baik, kita berhenti setakat tu dululah, insya-Allah. Jadi ada beberapa perenggan lagi yang kita tak sempat baca hari ni. Jadi insya-Allah itu kita sambung pada ketetapan pengajian kita yang seterusnya lah. Untuk hari ni kita habiskan situ dulu lah. Kita habis situ dulu, dan kita sambung pada perenggan cara inilah, yakni cara mazhab Syafi'i ni, di situ. Jadi saya rasa untuk menghabiskannya cukup dengan sekali pertemuan yang hari Rabu tu. Hari Rabu minggu depan kita baca habis yang bab mukadimah ni. Lepas tu hari Jumaat tu insya-Allah terus kita boleh sambung dengan satu bab yang seterusnya tu, suatu panduan yang berguna. Ini pada membahas tentang hadis sallu kama raaitumuni usolli. Hari ni jadi isu jugalah, semayang ikut cara macam mana Nabi semayang. Maknanya nak fahamkan sallu kama raaitumuni usolli zaman ni, nak ikut pada siapa? Kalau dulu pada zaman sahabat memang sahabat tengok, tapi kita ni hadis tersebut tetap fleksibel zaman ni. Tapi kita nak tengok siapa? Tengok pada siapa? Pada ulama lah, bukan tengok pada kita sendiri. Jadi itu nanti akan dibahas kah? Lepas pada bab itu, baru kita masuk pada bahagian satu. Ini umum lah. Jadi kita akan selusuri satu persatu kitab ni. Jadi pada saya tak ada keinginan untuk nak langkau-langkau. Kita akan baca sampai bila-bila pun, yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kalau mungkin ada, kalau mungkin saya tak sempat ke apa semua, maknanya kalau kata dah dipanggil oleh Allah SWT, sambung lah dengan orang lain. Jadi benda tu biar terus ada kesinambungan dia kan. Jadi kita minta mudah-mudahan kita dapat khatamkan lah. Itu saja. Jadi semua tu dengan izin Allah SWT. Cuma pesanan saya tu, kalau kata sekiranya tak habis dengan saya, boleh sambung dengan orang lain. Kita minta jasa baik dia untuk terangkan pada kita.
Jadi setakat yang ni Allah beri kemampuan pada saya, kekuatan, maka saya selesaikan dulu hak mana yang patut, ya. Jadi kalau sekiranya tak ada kesempatan lain nanti ataupun mungkin kita ada halangan-halangan yang tertentu, maka yang tu kita sambunglah dengan siapa-siapa yang boleh kita sambung, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekadar itulah yang dapat saya kongsikan pada kesempatan ini. Ya. Mohon ampun dan juga maaf di atas segala kesilapan dan kekurangan sepanjang pada menjelaskan beberapa perenggan dalam bab mukadimah ni, ya. Yang baik itu datang pada Allah, yang buruk itu datang pada Allah, ya. Asbab daripada kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Jadi kita tangguhkan majlis kita dengan baca tasbih kafarah, suratul As, dan seterusnya kita berdoa mudah-mudahan majlis kita mendapat keberkatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi terlebih dan terkurang saya mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama. Hai.